Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan bab 5, tingkatan 4, 5.3 mutasi. Jenis mutasi. Okey. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku. Perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada siapa? Kepada gen dan kromosom. Yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Okey. Kalau kita tengok kat sini pun gambar ni ada dua gambar ni, satu yang perempuan, dua-dua perempuan. So kalau kita tengok kat sini, yang ni adalah sindrom, yang ni yang biasa kita tengok sindrom Down. So yang ni adalah apa dia? Albino. So itu adalah mutasi. Terdapat dua jenis mutasi, mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, mutasi ada dua, kromosom dan gen. Tolong ingat. Okey, jenis-jenis mutasi. Mutasi kromosom, so ada 3 kat sini, sindrom. So kalau ingat apa contoh mutasi kromosom, ingat sindromnya. Sindrom mesti mutasi kromosom. Perubahan pada bilangan kromosom. Okey. Sebagai contoh, sindrom Down, Turner dan Klinefelter. Manakala mutasi gen, buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisma ataupun albino. Okey, kita pergi satu persatu. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Macam cikgu bagi tahu tadi. So, kita kalau yang normal, manusia yang normal, ada berapa bilangan kromosom? Ada 46. Okey. So, kalau sindrom ni, dia mungkin lebih 47 ataupun 40 kurang, mungkin 45. So, ada berlaku perubahan jumlah kromosom tu. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Okey. Okey, kita pergi sindrom Down terlebih pada kromosom yang ke-21. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom yang ke-21. Pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom. Lebih satu. Kalau normal 46. Penyakit penghidap sindrom Down ni lebih satu. So jadi 47. Individu yang menghidap sindrom Down mempunyai ciri seperti kerencatan fizikal dan mental. Okey. Leher pendek, mata sepet dan badan lebih rendah. Ni ciri-ciri dia. So kalau kita tengok pun kita tahu dah, mata dia sepet, badan dia gempal, rendah. Okey. So itu adalah ciri-ciri pesakit sindrom Down. Ni. So kalau kita tengok kat sini pun mata sepet, rendah. So kita tengok yang pasangan yang ke-21. Ni. So dia lebih. So biasanya setiap pasangan dua berpasangan, tapi pada pasangan yang ke-21 dia ada ekstra satu. Okey. So yang ni, sindrom Down. Ni antara pesakit-pesakit sindrom Down. Yang kedua, sindrom Turner. Individu yang menghidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Yang tadi lebih, yang ni kurang pula. Jumlah keseluruhan hanya 45 kromosom. Okey, yang normal 46.
Dia tak cukup 1. Hanya ada 45. Individu yang mengidap sindrom Turner ni ialah seorang perempuan yang kehilangan satu kromosom X. So yang ni adalah pesakit dia perempuan. Pengidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder seseorang perempuan. Okey, macam mana? Ni contoh karyotip dia. Pasangan yang ke-23 ni, ni autosom, yang ni kromosom seks ada 1 je. Tak cukup 1 lagi. Okey, sepatutnya XX lah. So yang ni ada X saja. So ini adalah karyotip untuk sindrom Turner. Seterusnya, sindrom Klinefelter. So yang ni pula XXY. Terlebih pula. Individu yang menghidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47. Yang normal 46. Tapi yang ni dekat kromosom seks dia ada lebih kat sini. Ada XXY. Individu dengan sindrom Klinefelter ialah seorang lelaki. So dia kata lelaki. Yang tadi Turner perempuan, Klinefelter lelaki. So macam mana ada payudara dan testis yang kecil, serta mandul. Pengidap sindrom ni, Klinefelter ni mempunyai ciri perempuan. Dia lelaki tapi dia ada ciri perempuan. Okey, mempunyai payudara dan testis yang kecil serta mandul. Okey, itu ciri-ciri dia. Sindrom Klinefelter. XXY. Okey. Ni karyotip seorang lelaki ni. Okey. So di kromosom seks ni di pasangan yang ke-23 ni ada XXY. Okey. Settle. Habis bahagian mutasi kromosom. Kita pergi yang kedua, jenis mutasi gen. Okey, mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Mutasi gen menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Okey. Kita tengok yang pertama. Penyakit buta warna. Individu yang menghidap buta warna mempunyai gen mutan resesif yang terdapat pada kromosom X. Okey, sekali kita pergi tengok. Individu ini tidak dapat membezakan buta warna, warna merah dengan warna hijau. Tak boleh beza. Penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. So yang ni, so biasanya kalau buta warna salah satu ujian sekolah memandu nak buat lesen, salah satu ujian dia, ni kita boleh tahu. Dalam tompok-tompok ni ada nombor berapa. Sebagai contohlah. So siapa yang tak boleh beza merah dengan hijau ni memang tak dapat lesen lah. Okey, tu pentingnya. Ujian buta warna. Penyakit genetik ini lazim berlaku pada lelaki. Okey. So majoritinya buta warna ni lelaki. Yang kedua, penyakit anemia sel sabit. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Okey. So anemia sel sabit ni, yang ni normal. Tapi yang ni, so fungsi sel darah merah ni untuk mengangkut oksigen. So kalau kita tengok yang ni, yang normal ni kalau boleh angkut 100%, kalau sel sabit ni cukup tak 100%? Memang tak cukup lah. So biasanya anemia sel sabit ni muka dia memang pucat, tak cukup darah, tak cukup oksigen. Individu dengan anemia sel sabit ni mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Autosom. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, thalassemia. Thalassemia ialah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin.
Okey. Dia lebih kurang juga tadi dengan anemia tu. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Ni lagi bahaya. Keadaan ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Thalassemia. Seterusnya, hemofilia. Pesakit hemofilia mengalami kesukaran darah membeku. So, kalau ada luka ke, kalau aksiden ke, bahaya. Okey. So, pesakit ni bahaya sebab apa? Darah yang keluar tu susah untuk beku. Duk mengalir. So, kemungkinan badan dia akan mengalami kekurangan darah. So, tak cukup darah, tak cukup oksigen. So, efek. Boleh membawa maut. Bahaya ni. Hemofilia. Hal ini demikian kerana berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Individu ini akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka ataupun tercedera. Faktor-faktor yang menyebabkan mutasi ni, benda apa yang boleh menyebabkan sindrom, boleh menyebabkan anemia. Okey, kita tengok. Mutasi mungkin berlaku secara spontan ataupun semula jadi semasa proses pembahagian sel. Mutasi boleh juga berlaku disebabkan oleh faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Okey, faktor luaran kita panggil mutagen. Ni antara faktor. Semula jadi, kehamilan pada usia yang lewat. So, biasanya kalau ibu mengandung, peratusan untuk anak mengalami mutasi itu tinggi. Kalau usia umur ibu mengandung tu lebih kurang 35 tahun ke atas, berisiko. Okey. Karsinogen, bahan yang boleh menyebabkan perubahan mutasi sinar UV, sinar X dan sinaran radioaktif. So, semua sinaran ni bahaya. Boleh menyebabkan anak ataupun baby tadi mutasi, mutant. Okey. Sebab itulah kalau ada ibu mengandung patah ke apa, doktor akan tanya adakah mengandung. So, kalau mengandung memang tak boleh nak scan, nak x-ray. Okey, bahaya ni. Okey, sinaran ni bahaya, radioaktif. Penyakit gangguan gen. Okey. Alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Pewarisan sejenis penyakit gangguan gen ni apabila seorang lelaki yang merupakan seorang penghidap penyakit gangguan gen berkahwin. Berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen. So, kita nak tengok anak dia kena ke tak. Kalau mak dia bawa, ayah dia bawa, ayah dia berpenyakit, adakah anak yang akan kena. Ni contoh. Contoh pewarisan sejenis penyakit gangguan gen. Okey, kita tengok. So, si ayah. Si ayah ni dia ada apa? Buta warna. Okey. X, B kecil. Y. Si mak pembawa. Okey. X, B besar, X, B kecil. Okey. So, mengalami proses meiosis. Okey. Meiosis. Meiosis untuk menghasilkan gamet. So, pecahlah XB kat sini, Y. Okey. XB besar, XB kecil. Okey. Lepas tu, buat satu lagi 4 kotak di bawah bulatan ni. Lepas tu, buat anak panah dulu. Bawah tepi, bawah ni, tepi. Second round, bawah silang. Bawah silang. Isi tempat kosong. XB besar, XB kecil, XB kecil, XB kecil. XB besar, Y. XB kecil, Y. So, dua perempuan. Okey, kita tengok. So, kalau ada B besar ni maksudnya pembawa. So, seorang anak perempuan pembawa. So, anak perempuan yang buta warna. Yang lelaki pula ada anak lelaki normal seorang. So, seorang lagi anak lelaki buta warna. Okey. So, kalau tengok kat sini, buta warna, yang lelaki ada, yang perempuan pun ada. Okey. Yang normal, yang lelaki. Pembawa perempuan. Okey. So, ini peratusan
So, kalau kita tengok peratusan, ni tengoklah 25, 25, 25, 25%. Okey. So, kalau dia SPM tahun ni tanya berapa peratusan yang akan kena. Okey. Penyakit buta warna, tengok sini 50%. Ni seorang, ni seorang. 2/4. Okey. Penyakit gangguan gen. Okey. Kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Walau bagaimanapun, terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks. Dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Okey, gen terangkai seks. Contoh trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Okey. So, ingat penyakit terangkai ni. Gen terangkai seks. Jika tiada alel resesif itu pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. Tu. Ni contoh raja skema pewarisan hemofilia. Jika bapa dia normal, si mak pembawa hemofilia. Okey. So, kita tengok. Sama juga. 1 X besar, X, H besar, pecah dia, Y. Satu lagi X, H, ambil saja. H besar, H kecil. Bawah bulatan ni buat 4 petak macam ni. Lepas tu garis je. Bawah, tepi, bulatan kedua, bawah sini, tepi. Second round, bawah, silang. Bulatan yang kedua, bawah, silang. So, isi tempat kosong. Tengok anak panah saja. X, H besar, X, H besar. So, perempuan normal. Okey, satu lagi perempuan. H besar, H kecil. Pembawa hemofilia. Manakala yang lelaki, normal satu. Satu lagi, pesakit hemofilia. Nampak? Ni, dia ada H kecil ni. So, dia adalah pesakit hemofilia. Okey, yang ni contoh apa dia ni? Apa normal, ibu pesakit pula. Kalau mak pula kena, ayah normal. Mak memang pesakit hemofilia. Apa yang jadi? Okey, sama juga buat bulatan, asing pecahkan, H besar sini Y. H kecil, H kecil. Buat 4 petak. Okey, di bawah bulatan ni. Lepas tu, bawah, buat anak panah. Bawah tepi. Bawah tepi. Second round, bawah silang. Bawah silang. Tu cara dia. Isi tempat kosong. Tengok anak panah saja. H besar, H kecil. H besar, H kecil. H kecil, Y. H kecil, Y. So, tengok yang ni. Ada satu. Satu H kecil ni dia pembawa. Pembawa hemofilia. Pembawa hemofilia. Kalau lelaki, ada satu pun kena dah. Lelaki pesakit hemofilia. Lelaki pesakit hemofilia. So, kemungkinan besar, kalau lahir anak lelaki, dua-dua pembawa pesakit hemofilia. Tu kesan dia. Kalau mak dia seorang pesakit hemofilia, so 50% juga ni lelaki yang lahir tu memang semua dua-dua ataupun yang lahir lelaki tu akan kena penyakit hemofilia. Okey, tu risiko dia. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen ni. Macam mana kaedah apa? Ada dua kaedah, kaedah amniocentesis dan kaedah kariotip. Okey, kita tengok. Kariotip yang terhasil daripada kaedah ini akan digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini menyebabkan boleh kesan sebarang penyakit gangguan gen lebih awal. Okey, kita tengok. Yang pertama, kaedah amniocentesis. Okey.
Digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga minggu ke-20. Okey. So, lebih kurang nak masuk 3 bulan tu. Okey, 3-4 bulan, ke 5 bulan baby tu. So, yang ni. Doktor akan buat uji kaji untuk baby tu, sama ada baby tu ada penyakit ataupun tak. Okey. Macam mana? Pada mulanya kedudukan fetus di dalam utera dikenal pasti menggunakan teknik ultrasound, ultra bunyi untuk pastikan kedudukan fetus yang selamat. So mula-mula tengok scan dulu. Kepala baby ada mana, kaki ada mana, tengok dulu kedudukan dia. Dah selamat. Okey, ni kaedah dia. Okey, ni kaedah dia. Yang pertama, ada 4 cara dia, step dia, prosedur dia. Jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen. Ibu menembusi dinding uterus. So, suntiklah. Doktor suntik. Masuk sampai ke menembusi dinding uterus. Okey. Yang kedua, berdalih amnion yang mengandungi sel fetus sampai diekstrak keluar. So, sedut. Ambil cecair berdalih amnion. Lepas tu, diemparkan untuk mengasingkan bendalih amnion dan sel fetus. Okey. Last sekali, sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. Last sekali, daripada sel fetus ni kita boleh dapatkan kariotip baby tu. So, ini adalah kaedah amniocentesis. Bila nak buat? Minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Okay. Kaedah yang kedua, iaitu kaedah kariotip. Macam mana buat? Sampel sel fetus ataupun tisu badan. Okey, yang ni diambil. Bahan kimia ditambah untuk merangsang mitosis. Lepas tu inkubasi selama 2 ataupun 3 hari. Okey. Bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Sel dipindah ke dalam tiub dan dilemparkan untuk memekatkan sel. Last sekali, sel dipindah ke dalam tiub baharu yang berisi bahan penetap dan larutan daripada tiub disedut dan dititis ke atas slide mikroskop dan ditambah pewarna supaya kromosom lebih nampak jelas. Okey, kat sini slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Okey. Gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk kariotip. Kariotip ini digunakan untuk kesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. So, ni kaedah yang kedua. Kaedah kariotip. Okey. So, kaedah kariotip ini daripada mana? Kaedah yang pertama tadi, satu, amniocentesis. Yang kedua, kaedah kariotip. Daripada sel fetus tadi yang kita dapat ni. Daripada situlah last sekali kita dapat full result. Penyelidikan genetik telah dijalankan dalam pelbagai bidang demi manfaat manusia. Okey, antara penyelidikan genetik yang dapat meningkatkan kualiti sains forensik kita selalu dengar, terapi gen dan genealogi genetik. Sains forensik kita tengok. Satu daripada bidang sains dan teknologi yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian berdasarkan bukti saintifik yang diperoleh. So guna ni. Siapa minat yang ni tengok mayat ke apa, boleh masuk bidang forensik. Memainkan peranan penting dalam sistem perundangan dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Semasa siasatan, bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau daripada seseorang yang terlibat, dianalisis di makmal dan kemudian keputusan analisis dibentangkan di mahkamah. Memang tepatlah. Yang kedua, terapi gen. Terapi gen ialah satu teknik yang masih dalam peringkat eksperimen. Tujuan dia untuk apa? Baiki gen mutant yang cacat tadi yang menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis ataupun hemofilia dan anemia sel sabit. Okey.
Yang ni untuk repair. Teknik ini dijalankan dengan menyisipkan genoma ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk ganti gen yang rosak. Okey. So, yang ni ada. Dalam buku tab pun ada. Okey. Yang pertama, sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Lepas tu, genoma dimasukkan ke dalam virus. Yang ketiga, virus yang termodifikasi dicampur dengan sel stem pesakit. Yang keempat, sel stem pesakit berubah secara genetik. Okey, dia masuk dalam virus, lepas tu modifikasi, lepas tu berubah secara genetik. Okey, yang kelima, sel tersebut disuntik balik masuk dalam badan ni, pesakit ni. Dan last sekali, sel yang diubah secara genetik tadi menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Tu cara dia. Terapi. Okey, yang ketiga, genealogi genetik. Kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah silah atau susu galur tentang keluarga, keturunan dan sejarah. Kita boleh tahu. Ujian DNA digunakan dalam kajian ini. Okey. Kesan terhadap kehidupan kita. Okey, teknik penyelidikan genetik ialah satu teknik yang digunakan untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan. Ada baik, ada buruk dia. Okey. So, itu wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dengan tajuk seterusnya 5.4 teknologi kejuruteraan genetik. Wallahualam. Assalamualaikum.